Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, jumpa lagi kita di Dr. Malinda Channel dan insyaAllah untuk video kali ini dan video selepas ini kita akan cuba berkongsi atau kita akan mendalami bersama-sama tentang insulin. Sebab saya rasa ini adalah satu topik yang penting untuk kita faham dan kita jelas tentang insulin dan apa yang akan berlaku sekiranya insulin tu tidak dapat berfungsi dengan bagus. Alright, sebab apa bila kita bercerita tentang penyakit diabetes, obesity, darah tinggi, PCOS, even cancer, it does relate with insulin. Dan insyaAllah kita akan perkongsikan dengan lebih mendalam dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe so that kita akan sama-sama belajar dalam video kali ini dan of course video yang akan datang. Alright, okay, so kita tengok apa itu insulin. So apa sebenarnya insulin ni? Okay, so insulin adalah sejenis hormon semula jadi yang badan kita sendiri hasilkan. Okay, dan sebab bila kadang-kadang saya tanya dengan klien kan, so apa yang anda faham tentang insulin? Seorang kata insulin tu bukan yang patient diabetik selalu cucuk. Ya, itu adalah insulin, rawatan insulin, sintetik insulin. Tapi sebenarnya semua orang kita perlu hidup, kita memerlukan insulin ni untuk terus hidup. So kalau kita ada kerosakan pada pankreas kita, itu memang akan jadi masalah lah, sama ada type 1 diabetes ataupun type 2 diabetes. Alright. Okay, so again, ia adalah hormon semula jadi yang badan kita hasilkan dan organ yang menghasilkan, yang berperanan penting menghasilkan insulin ni adalah pankreas. So anda boleh tengok pada anak panah yang ditunjukkan, so kita ada satu organ di belakang perut kita. So itu adalah pankreas dan semua orang ada pankreas. So kita perlu hidup dengan pankreas. Kalau tak ada pankreas, memang masalah, right? Okay, dan fungsi utama insulin ni adalah untuk mengawal atur kadar gula dalam darah kita. Okay, so basically kalau kita lihat, kalau kita buat blood test kan, so blood test kita punya gula dalam julat normal yang kita nak ialah 4 hingga 5.5, ada yang 5.3, right? So itu adalah julat normal, which is kalau kita translate dalam nilai yang kita boleh nampak, dia lebih kurang dalam satu sudu teh macam tu. Okay, dalam kita punya lebih kurang 5 liter darah. Okay, so jadinya fungsi insulin ni adalah untuk mengawal atur gula dalam darah. Dia tak boleh terlalu tinggi. Terlalu tinggi pun masalah, bahaya, dan terlalu rendah pun bahaya juga. So ini adalah homeostasis secara fitrahnya yang Allah beri pada kita sebenarnya untuk mengawal. Because this is so important. Okay, dan kita tengok apa lagi fungsi insulin. Yang pertama ialah untuk gula. Saya rasa kita dah jelas dengan tu, sebab apa, bila kita makan, glukosa akan meningkat dalam darah, terutama kalau kita makan makanan yang manis dan karbohidrat ringkas. So insulin akan dikeluarkan. So bila insulin akan dikeluarkan, insulin ni akan bantu untuk buka sel-sel kita, sebab dia ada pintu. Okay, dia ada pintu yang menyebabkan glukosa dari dalam darah tu akan masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai tenaga, diproses sebagai tenaga. Okay. Dan seterusnya kalau kita makan banyak, kita makan banyak, dia punya glukosa tu banyak. So kita tak berapa aktif kan. Jadinya kita banyak masa tu kita duduk kan. Jadi apa yang kita makan tu hanya sedikit saja ditukarkan jadi tenaga. So kebanyakan glukosa ni akan disimpan dalam bentuk rantaian glukosa. So rantaian glukosa tu kita namakan glycogen. Okay, rantaian glukosa kita namakan glycogen. Okay. Right, dan seterusnya apa lagi fungsi insulin? So fungsi dia ialah sekiranya banyak lagi, too much of sugar yang kita makan kan, banyak gula dan sebagainya. So glukosa tu banyak, jadinya dia akan disimpan. Sebab glycogen ni dia tak boleh simpanan banyak. Simpanan dia lebih kurang dalam hati dan dalam otot. So sangat limited. Okay, so dan seterusnya macam mana kita nak simpan? Badan kita nak buat bila simpan dengan glukosa yang banyak ni, dia akan disimpan dalam sel lemak. Okay, so dia punya fixed deposit tu ialah dalam sel lemak. So jadinya insulin ni akan bantu. Yang ketiga fungsi dia ialah menyimpan lemak. Menyimpan glukosa tadi tu jadi lemak. Dia akan tukarkan menjadi glukosa dan fatty acid untuk jadi triglyceride dalam sel-sel lemak kita. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, bila insulin tu meningkat, insulin dalam darah meningkat, pembakaran lemak akan terhalang. So there is no such as fats burning sekiranya kita punya glukosa dan kita punya insulin tu tinggi dalam darah.
Okay, so nampak tak? Okay, so ini adalah 3, so of course dia ada lagi fungsi-fungsi yang lain, tetapi 3 yang penting, fungsi insulin yang penting untuk kita faham dalam proses kita nak memahami tentang obesity, memahami tentang diabetik dan of course penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme. Okay, so fungsi dia ialah membantu opening up of the fat cells, the cell membrane punya glukosa receptor lah kita panggil. Dia ada receptor dan dia akan ada channel. So nanti saya akan tunjukkan video supaya anda akan lebih faham. Dan menyimpan glukosa yang berlebihan dalam bentuk glycogen atau rantaian glukosa dalam otot dan juga dalam hati. Dan of course seterusnya yang banyak tu, glukosa yang banyak tu dia akan disimpan jadi lemak. Okay? Rantaian glukosa akan tukar jadi lemak. Okay? Glukosa, gula akan ditukarkan jadi lemak. So ini adalah di bawah pengaruh ataupun di bawah fungsi insulin. Okay? So kita nak tengok bagaimana insulin berfungsi. Ini yang saya kongsikan tadi. Insulin, bila glukosa dalam darah kita meningkat lepas kita makan, so makan nasi, makan roti, makan manis, teh tarik dan sebagainya, so glukosa dalam darah akan meningkat. So bila glukosa dalam darah akan meningkat, so insulin akan dikeluarkan. Pankreas tadi akan menghasilkan insulin. Okay, so insulin yang ni dia akan melekat kepada atau dia akan melekat pada reseptor tu. So bila reseptor tu melekat, so jadinya dia akan dia akan membuka channel estrogen. So kita tengok gambar aja ni. So anda nampak, okay, insulin akan melekat dan channel ataupun pintu untuk glukosa masuk tu akan dibuka di bawah pengaruh insulin, di bawah the action of insulin. Okay, so dia berfungsi seperti kunci dan tapak kunci. So jadinya kalau anda lihat di sini, okay, so bila kita dah makan yang manis, teh tarik, 3-in-1 dan sebagainya, atau banyak nasi, banyak karbohidrat, glukosa dalam darah akan meningkat, so insulin akan meningkat. So satu cara sebab glukosa ni tidak boleh berada lama dalam salur darah. Okay, so dia perlu masuk ke dalam sel dan perlu ditukarkan jadi tenaga. So di bawah pengaruh insulin ni, dia akan melekat kepada tapak kunci ataupun kita panggil reseptor. Okay, so insulin ni seperti kunci dan reseptor tu seperti tapak kunci. Okay, so bila dia melekat di sini dan baru pintu glukosa akan dibuka, so that glukosa akan masuk ke dalam sel untuk melalui proses ditukarkan sebagai tenaga. Okay, that's why kita kena makan lah baru kita nak ada gula dalam darah untuk tenaga. Proses ini perlu berlaku secara efektif. Sekiranya glukosa dalam darah meningkat tetapi pintu tidak dibuka ataupun insulin tidak dapat melekat kepada reseptor tu, pada kunci dan tapak kunci, ini yang kita katakan insulin resistance atau ada masalah dari segi insulin dan menyebabkan pintu glukosa tu tidak dapat terbuka so that gula tidak boleh masuk. So jadinya dia tidak dapat ditukarkan jadi tenaga. So antara simptom-simptomnya ialah lepas makan, instead of kita rasa bertenaga, kita jadi lebih letih. Alright? Okay, so saya harap sedikit sebanyak anda nampak tentang insulin. Yes, dia adalah fitrahnya secara semula jadi dihasilkan oleh pankreas kita dalam proses kita untuk memastikan bahawa apa yang kita makan tu akan ditukarkan kepada tenaga. Tetapi bila berlaku kerosakan ataupun isu tentang insulin, kita panggil kerintangan insulin, so banyak perkara-perkara lain yang akan berlaku seperti obesity, diabetic and hypertension dan of course penyakit-penyakit metabolisme yang lain. Alright, so untuk kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja dan jumpa anda dalam video-video yang akan datang so that kita nak tengok dan kita nak faham apa sebenarnya kerintangan insulin ini dan bagaimana sebenarnya dia berkait dengan penyakit-penyakit kronik yang lain dan of course yang paling penting bagaimana kita nak mengatasinya. Dan untuk itu jangan lupa subscribe, tekan butang channel so that kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye-bye.